Yang berbahagia Dr. Yunus bin Sauman Edayah Sabin selaku pensyarah bagi kursus seminar refleksi latihan mengajar. Yang dihormati panel-panel yang sudi berkongsi ilmu dan pandangan tentang tajuk yang bakal kita kumpas sebentar lagi. Dan tidak lupa para penonton yang sudi meluangkan masa untuk perkongsian kita pada petang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Siti Maisarah binti Nawi selaku moderator anda pada petang ini. Sebelum kita mulakan majlis perkongsian ilmu kita, izinkan saya untuk memperkenalkan panel-panel kita yang nampaknya sudah bersedia untuk berkongsi pandangan mereka. Dengan itu, saya memperkenalkan panel kita yang pertama iaitu Saudari Hamsyah Veni, anak perempuan Kumaran, dan panel kita yang kedua, Saudari Imelda Rose, anak Ngedun. Seterusnya panel kita yang ketiga, Nur Fatihah binti Muhammad Farid, dan tidak dilupakan panel kita yang terakhir iaitu Saudari Wan Nur Salihah Atirah binti Wan Abdul Aziz. Okey, apa khabar panel-panel kita pada hari ini? Khabar baik. Khabar baik. Baik. Okey, alhamdulillah. Sudah bersedia ke semua? Ya, sudah. Baiklah, berbalik kita kepada tajuk sebinar kita iaitu inovasi dalam pengurusan murid. Mari kita lihat dahulu apakah definisi inovasi dalam pengurusan murid. Ya, kita semua tahu maksud inovasi itu ialah satu pembaharuan ataupun perubahan, dan hari ini kita ingin melihat inovasi dalam pendidikan. Inovasi dalam pengurusan murid ini boleh menjadikan sekolah tu sebagai satu organisasi pembelajaran yang bebas daripada belenggu birokrasi, dan ia dapat menjadikan sekolah lebih dinamik dan juga cekap dalam menguruskan murid. Namun, sebelum kita ingin menjadikan pengurusan murid di sekolah itu cekap dan juga sistematik, sudah pasti kita perlu mempunyai guru-guru yang berinovatif. Okey, maksud saya di sini guru yang berinovatif itu ialah guru yang dia mempunyai kebolehan untuk melengkapkan murid dengan kemahiran alat baru. Contoh dia, murid dapat berupaya berfikir dengan kritis, bijak dalam menyelesaikan masalah dan juga mempunyai daya kreativiti yang tinggi. Dan kita percaya dengan adanya guru yang berinovatif ini, sudah pasti organisasi sekolah dapat menguruskan murid dengan baik. Jadi, tanpa mengelengahkan masa lagi, saya ingin meminta panel kita yang pertama iaitu Saudari Hamsyah Veni untuk menjelaskan apakah kepentingan inovasi dalam pengurusan murid. Dipersilakan. Terima kasih kepada Saudari Siti Maisarah. Okey, mari kita lihat apakah kepentingan inovasi dalam pengurusan murid. Okey, pengurusan murid sedikit sebanyak dapat membantu dalam usaha untuk melahirkan pelajar yang berkualiti serta mampu berfikir dengan matang. Oleh itu, pengurusan murid ni amatlah penting dan juga perlu diberikan perhatian. Antara kepentingan inovasi dalam pengurusan murid adalah yang pertama, meningkatkan prestasi pelajar. Untuk pelajar memperoleh grade yang baik, inovasi dalam pengurusan murid ini membantu mereka. Sebagai contohnya, dengan adanya perisian pentadbiran sekolah yang canggih, pelajar tidak perlu lagi membuang masa menyemak rekod mereka sama ada betul ataupun salah. Selain itu, ketakutan ataupun kehilangan rekod tidak menjadi kerisauan pelajar maupun guru. Keduanya adalah ianya membantu untuk memudahkan dan meringankan tugas guru. Seperti yang kita tahu, tugas guru bukan hanyalah mengajar saja, tetapi selain itu ada juga pelbagai tugas yang perlu dibuat oleh guru. Sebagai seorang guru, menjejak semua aktiviti yang dilakukan oleh setiap pelajar ini tidak pernah mudah. Tetapi dengan perisian penguruan sekolah dalam talian ini, guru dapat menjejaki ataupun mengikuti setiap gerak kerja pelajar tersebut. Sistem ini juga akan mengikatkan pelajar sekiranya mereka lupa untuk menghantar mana-mana kerja rumah. Ini menjadi kerja guru dan juga pelajar lebih mudah. Ketiganya adalah memudahkan untuk berkomunikasi. Semasa mengajar dan juga pembelajaran dijalankan di kelas, terdapat juga pelajar yang malu bertanya soalan ataupun tidak mempunyai masa untuk bertanya soalan disebabkan oleh waktu yang singkat. Oleh itu, dengan menggunakan perisian ini, pelajar boleh menanya soalan ataupun membuat perbincangan dengan pelajar lain dengan mudah. Keempatnya pula, boleh
dicapai oleh semua pihak. Maksud semua pihak di sini adalah termasuklah ibu bapa juga. Kebanyakan ibu bapa seperti yang kita tahu sibuk dengan pekerjaan mereka. Oleh itu, mereka tidak mempunyai masa yang cukup untuk ke sekolah untuk menanyakan tentang perkembangan anak mereka. Dengan adanya sistem sekolah yang canggih, ibu bapa boleh akses kepada aktiviti sekolah, tugas, kehadiran dan juga maklumat lain yang berkaitan dengan anak mereka dengan hanya menggunakan perisian ini. Kelimanya pula, pengurusan dan organisasi jadual waktu yang cekap. Pengurusan jadual waktu sekolah adalah kerja Jabatan Pentadbir sesebuah sekolah. Dengan perisian ini, pentadbir sekolah ini dapat mengatur jadual waktu sekolah dengan cara yang lebih sistematik. Di samping itu, pelajar, guru dan ibu bapa juga mempunyai akses kepada jadual anak mereka. Keenam, membantu mengesan rekod semua pelajar. Terdapat aktiviti lain seperti sukan, pertandingan dan juga aktiviti ekstrakurikulum yang lain dan semua ini memerlukan dokumentasi yang betul. Perisian pengurusan ini mempunyai ciri-ciri untuk memastikan rekod setiap pelajar adalah tepat dan juga betul. Ayat sekalinya adalah meningkatkan keselesaan umum kaki tangan. Keselesaan bekerja adalah satu faktor yang menentukan prestasi kaki tangan dan juga sistem pengurusan pelajar ini telah berjaya melaksanakannya. Guru-guru juga dapat menguruskan pelajar mereka dengan cara yang bijak. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih Saudari Hamsyah dengan penerangan yang cukup jelas. Saudari Hamsyah telah menerangkan 7 kepentingan inovasi dalam pengurusan murid di mana saya percaya ia bukan sahaja dapat memberi kepentingan kepada pihak sekolah semata-mata tapi ia juga dapat memberi manfaat kepada pelajar itu sendiri. Bagi penonton yang tertanya-tanya apakah contoh-contoh inovasi dalam pengurusan murid, jangan risau kerana saya ingin menjemput panel kita yang kedua iaitu Saudari Imelda Rose untuk menjelaskan. Dipersilakan. Baik, terima kasih saudari moderator. Terima kasih. Baik, saya akan mengulas tentang contoh-contoh inovasi dalam pengurusan murid. Seperti yang kita sedia maklum, inovasi dalam pengurusan murid ini dia tidak terhad kepada satu sahaja, dan ianya bergantung kepada kemahiran atau kreativiti guru tersebut. Sebab itu, kita selalu dengar dalam bidang pendidikan ini, kita selalu dengar perkataan peranan guru ini sangat penting dalam bidang pendidikan kerana guru ini bertindak sebagai ejen yang membawa perubahan dan menjadi penggerak utama dalam membentuk kemenjadian murid. Jadinya pengurusan murid ini juga kita boleh lihat dari pelbagai aspek, ya. Contohnya dari aspek disiplin murid. Kemudiannya boleh kita lihat juga dari aspek prestasi murid, kebajikan murid dan sebagainya. Salah satu contoh inovasi dalam pengurusan murid yang ingin saya ketengahkan di sini adalah berkaitan dengan inovasi pengurusan murid dalam pembelajaran di bilik darjah. Sekarang kita pun dah tahu kan kelas bersemuka telah dilakukan secara penggiliran. Jadi untuk meningkatkan prestasi murid, perlu adanya perubahan dalam strategi pengajaran dan pembelajaran. Ia nampak mudah sebenarnya, tapi sangat rumit untuk kita ketengahkan. Sebabnya bermacam-macam masalah atau isu yang boleh timbul di dalam bilik darjah ni, terutamanya melibatkan prestasi pelajar. Salah satu inovasi yang boleh kita lakukan adalah dengan melakukan perubahan strategi dan kaedah pengajaran. Kalau situasi dulu kita hanya tertumpu kepada buku teks, dan perkara ini sudah semestinya perlu diubah agar relevan dengan perkembangan dan keperluan semasa. Contoh perubahan yang boleh kita lakukan adalah bila kita melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas, tidak hanya tertumpu dalam bilik darjah semata-mata. Sebaliknya, kita sebagai guru perlu terapkan kaedah pembelajaran yang berciri-cirikan kemahiran abad ke-21. Contohnya, kaedah kajian kes, pembelajaran berasaskan projek, pembelajaran luar bilik darjah, dan kalau melibatkan mata pelajaran sejarah, dia ada pembelajaran berasaskan kajian masa depan dan sebagainya.
kenapa perlunya ada kaedah pengajian yang kaedah pengajaran yang berciri-cirikan kemahiran abad ke-21 ini? Sebabnya untuk menghasilkan pelajar yang lebih aktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing dengan cara kita tingkatkan pemikiran aras tinggi. Kita latih pelajar untuk berfikir aras tinggi. Dan di samping itu juga kepelbagaian kaedah atau aktiviti pengajaran dan pembelajaran bukan sekadar berupaya menarik minat murid, bahkan juga boleh meningkatkan tahap penguasaan murid terhadap isi pelajaran yang disampaikan. Kemudiannya, contoh inovasi dalam pengurusan murid yang kedua saya ingin ketengahkan adalah dengan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi atau singkatan dia adalah ICT. Dengan menggunakan alat ICT sebagai alat bantu mengajar, maka proses pengajaran dan pembelajaran akan lihat lebih menarik dan berkesan. Contohnya, kita gunakan PowerPoint, video, infografik dan sebagainya, di mana bila berlakunya sesi ataupun proses pengajaran dan pembelajaran, guru hanya perlu mengaplikasikan bahan bantu mengajar tersebut ke dalam proses pengajaran dan pembelajaran, dan melalui cara ini proses pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan dengan lebih mudah, ringkas dan padat. Di samping itu juga dapat meningkatkan minat dan motivasi untuk belajar di dalam kalangan para pelajar. Dan isi pelajaran juga dapat disampaikan dengan berkesan. Justru itu, pelajar tidak akan mudah berasa jemu dan bosan dalam menjalani pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah kerana mereka tertarik dengan gaya persembahan yang ditunjukkan melalui penggunaan teknologi komunikasi, teknologi maklumat dan komunikasi. Jadi itu sahaja merupakan sebahagian di antara contoh-contoh inovasi pengurusan murid dalam pembelajaran di bilik darjah. Baiklah, terima kasih saudari Imelda Rose yang telah menjelaskan contoh inovasi dalam pengurusan murid. Dan saya bersetuju dengan pendapat saudari di mana jika guru hanya menumpukan pembelajaran 100% dalam bilik darjah, sudah pasti pelajar akan cepat rasa bosan dan juga jemu sebab tiada kreativiti dan juga inovasi dalam PDP. Okey, baik. Dalam melaksanakan inovasi dalam pengurusan murid, saya yakin para pendidik dan juga sekolah akan menghadapi pelbagai masalah dan juga rintangan dalam usaha menjayakannya. Jadi kita ingin mengupas apakah cabaran dalam melaksanakan inovasi ini. Oleh itu, saya ingin menjemput panel kita yang ketiga untuk menjelaskannya. Dipersilakan saudari Noh Fatehah. Terima kasih Cik Moderator kita. Okey. Hari ini apa yang saya akan bincangkan ialah mengenai cabaran dalam pengurusan murid. Okey, yang pertama ialah kekurangan guru itu sendiri, kekurangan bahan dan kemudahan. Okey, salah satu ciri pembelajaran abad ke-21 yang berkesan ialah strategi berpusatkan resos atau bahan. Pelbagai resos perlu digunakan, namun begitu resos yang sedia ada untuk menyokong keperluan ini adalah belum mencukupi. Bukan itu sahaja, guru perlu menyediakan resos itu bagi kegunaan PDPC mereka, dan isu ini telah menjadi beban kepada kebanyakan guru. Penyediaan resos, idea dan kreativiti guru juga memainkan peranan yang sangat penting sehingga seseorang guru itu dikatakan burn out kerana menyediakan resos bagi untuk kelas yang sangat banyak dalam pelaksanaan pembelajaran abad ke-21. Memandangkan seorang guru itu mengajar lebih daripada satu subjek yang melibatkan tahap kelas yang berbeza. Selain daripada resos juga, pembelajaran abad ke-21 juga memerlukan alat dan kemudahan terutamanya berkaitan dengan ICT, sedangkan alat dan kemudahan yang dibekalkan kepada sekolah-sekolah adalah tidak mencukupi dan masih lagi kurang efisien untuk menyokong pelaksanaan pembelajaran abad ke-21. Cabaran yang kedua yang kita akan bincangkan pada hari ini ialah kekangan masa. Okey. Kekangan masa ini terdiri daripada dua aspek, iaitu masa yang berkaitan dengan proses pembelajaran dan
masa pengajaran mereka iaitu guru itu sendiri terganggu oleh aktiviti-aktiviti lain yang tidak berkaitan dengan pengajaran mereka. Okey, kebanyakan guru mengatakan bahawa aktiviti dan proses pembelajaran abad ke-21 memerlukan masa yang sangat panjang. Tanpa pengajaran yang tidak dirancang dengan baik dan amalan yang berterusan, proses pembelajaran abad ke-21 tidak akan berjalan dengan lancar dan berkesan. Pada aspek lain pula, waktu pengajaran telah diganti oleh tugasan-tugasan yang tidak berkaitan dengan proses pengajaran dan pembelajaran untuk menjalankan tugasan luar maupun program sekolah sewaktu PDPC sedang berjalan. Okey, yang terakhir ialah yang kita akan bincangkan mengenai cabaran pengurusan murid ini ialah kurangnya pengetahuan dan kemahiran guru itu sendiri. Okey, seperti mana yang kita tahu, kemahiran dan pengetahuan kemahiran pembelajaran abad ke-21 ini adalah sangat penting untuk dikuasai oleh semua guru. Kemahiran dan pengetahuan dan kemahiran ini mempengaruhi persepsi dan amalan guru terhadap pembelajaran abad ke-21. Tanpa pengetahuan yang cukup, guru menganggap pembelajaran abad ke-21 ini adalah sesuatu perkara yang sukar untuk dilaksanakan. Sehingga ada juga pendapat mengatakan guru ini menunjukkan kurang pengetahuan, idea, kemahiran mengajar dan sudah pasti ia akan mempengaruhi keberkesanan proses pelaksanaan pembelajaran abad ke-21. Akhir sekali, dikatakan bahawa guru-guru ini masih lagi dalam keadaan di zon selesa dengan kaedah pengajaran yang lama dan enggan mengaplikasikan pedagogi pengajaran yang baru. Itu sahaja yang saya bincangkan mengenai cabaran dalam pengurusan murid hari ini. Wow, penerangan yang cukup padu daripada panel ketiga kita. Terima kasih diucapkan. Tadi saudari Nur Fatihah ada menyentuh tentang kurang pengetahuan dan juga kemahiran oleh guru. Jadi nasihat kepada bakal pendidik yang sedang menonton webinar ini untuk mempersiapkan diri dengan ilmu dan juga kemahiran agar kita dapat memenuhi hasrat kerajaan menerusi pembelajaran abad ke-21. Jadi sebelum kita mengakhiri pusingan yang pertama, saya ingin meminta panel kita yang terakhir. Saya yakin sudah pasti lama menunggu untuk bercakap, tak sabar-sabar ni. Jadi bolehkah saudari Salehah mengupas kesan-kesan sekiranya pengurusan murid diabaikan? Silakan. Kepada Encik moderator, lama ni saya tunggu turn saya untuk bercakap ni. Okey, saya akan mengupas tentang kesan sekiranya inovasi pengurusan murid itu diabaikan. Apakah kesan secara kita dapat lihat secara umumnya? Okey, kita dapat lihat yang pertama, prestasi pelajar boleh merosot. Kenapa saya cakap prestasi pelajar itu boleh merosot? Okey, pengurusan murid ini menyebabkan ataupun melibatkan pihak sekolah tidak menekankan sistem yang lebih sistematik untuk mencari kelemahan dalam pembelajaran anak murid di sekolah mereka. Okey, sebagai contoh, saya bagi contoh lah kan. Okey, sebuah sekolah tidak mempunyai rekod akademik yang contohnya dalam ujian peringkat sekolah yang lebih tersusun ataupun lebih teratur, menyebabkan murid tidak dapat menguasai sukatan pembelajaran itu, sukar dikesan dan mereka boleh dikatakan akan tercicir sebab kita tak ada rekod yang lebih jelas. Itu adalah salah satu kesan kalau pengurusan murid ini diabaikan. Okey, kita masuk kepada kesan yang kedua. Okey, kesan yang kedua ialah pengurusan organisasi sekolah yang tidak teratur dan bersistematik. Kenapa saya cakap pengurusan organisasi sekolah itu tidak teratur jika pengurusan murid ini diabaikan? Kerana pengabaian pengurusan murid ini menjadikan pengurusan sekolah tidak teratur dan bersistematik. Hal ini akan menyusahkan pihak sekolah, sebagai contoh memberi tekanan kerja kepada guru kerana lagi sukar untuk dia mengesan mengesan pelajar yang tak dapat menguasai sukatan pembelajaran. Ia juga menyusahkan ibu bapa untuk melihat perkembangan anak-anak mereka di sekolah tersebut dan kekeliruan akan berlaku dalam kalangan pelajar untuk terus belajar di sekolah tersebut. Okey, menurut Esko Pendidikan Selangor,
iaitu selaku Esko Pembangunan Modal Insan, Sains, Teknologi dan Inovasi yang bernama Nazmi Nik Ahmad. Beliau berkata, sistem pendidikan seringkali berubah dan tidak menentu. Hal ini memerlukan sebuah organisasi sekolah yang lebih mantap dan kukuh untuk menggerakkan corak pendidikan di sekolah tersebut. Okey. Hal ini jelas menampakkan inovasi pengurusan murid adalah sangat penting supaya tidak berlaku keadaan sekolah yang kucak-kacir dan tidak mempunyai visi dan misi yang lebih kukuh. Okey, kita teruskan lagi dengan kesan yang ketiga adalah kesan yang di mana prestasi sekolah akan jatuh. Okey, kemerosotan pencapaian sekolah hari ini berkait rapat dengan kegagalan sistem pengurusan murid di sekolah. Hal ini kerana sekolah tersebut tidak mempunyai sistem yang lebih mudah untuk melihat kekurangan sekolah tersebut daripada pelbagai aspek. Okey, malah kita dapat lihat sekolah tersebut itu akan berada di takuk yang lama dan tidak mempunyai perkembangan sejajar dengan dunia pada hari ini, iaitu dunia tanpa sempadan. Okey, kaedah lama itu masih diteruskan dan tidak mempunyai inovasi yang lebih baik untuk menaikkan nama sekolah tersebut. Itu adalah antara kesan sekiranya inovasi pengurusan murid ini tidak dilaksanakan di sekolah tersebut. Sekian saja daripada saya. Kita teruskan kepada Cik Moderator kita. Terima kasih Saudari Saleha Atira kerana telah berkongsi dengan kita semua 3 kesan utama sekiranya pengurusan murid itu diabaikan. Sebenarnya kita boleh mengelakkan perkara itu berlaku jika semua pihak dapat memberikan kerjasama yang baik. Baiklah para penonton sekalian, sekarang kita akan masuk ke pusingan yang kedua, iaitu kita akan membincangkan isu-isu yang sering berlaku dalam dunia pendidikan. Baik, isu yang pertama yang kita akan kupas ialah berkenaan dengan learning burnout dalam kalangan pelajar ketika PDPR. Tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin menjemput sekali lagi panel kita yang pertama, iaitu Saudari Hamsyah. Dipersilakan. Terima kasih Siti Maisara. Okey, saya akan mengupas lebih lanjut tentang penerangan isu yang pertama, iaitu learning burnout dalam kalangan pelajar ketika PDPR ni. Okey, idea saya ni adalah untuk mewujudkan e-sekolah. E-sekolah ni sangat bersesuaian untuk bersemuka face to face ataupun belajar di rumah ataupun secara online lah di rumah. Okey, saya cadangkan supaya kita ni perlu mewujudkan satu web ataupun aplikasi e-pelajar sebagai pusat segala aktiviti PDPR yang dijalankan. Okey, idea ini boleh dimulakan di sekolah masing-masing. Ini adalah sekolah maya ni hanya fokuskan kepada urusan PDPR sahaja. Sekolah ini perlu mewujudkan dashboard dalam website e-sekolah supaya mudah digunakan oleh ibu bapa, pelajar dan juga guru. Okey, pada zaman sekarang ramai guru yang mahir membangunkan laman web yang kreatif. Okey, bukan itu sahaja, ibu bapa juga boleh membantu untuk membangunkan website tersebut dalam bentuk aplikasi yang lebih baik. Dalam web yang sama, kita juga boleh mewujudkan button dashboard mengikut mata pelajaran dan juga tingkatan. Pengumuman guru boleh dibuat mengikut kumpulan PDPR ataupun pelajar atau ibu bapa hanya perlu tekan nama guru untuk mendapatkan maklumat ataupun apa juga maklumat yang berkaitan dengan aktiviti PDPR tersebut. Selepas selesai pengajaran dalam talian ataupun membuat rakaman video untuk offline, guru-guru juga boleh memasukkan patutan video pengajaran mereka dan juga soalan latihan dalam dashboard berserta dengan tarikh pengantaran. Oleh itu, guru juga boleh memberikan tempoh waktu yang sesuai untuk pelajar menjawab soalan latihan tersebut. Jika murid-murid ni masih kurang faham, murid-murid ni boleh mengulang kaji ataupun ulang tuntut video pengajaran guru tadi. Tambahan pula, guru juga boleh memasukkan sumber-sumber tambahan pembelajaran untuk setiap topik. Hal ini bukan sahaja memudahkan guru, malah juga memudahkan pelajar juga. Jika sekolah menggunakan platform Google Classroom sebagai contohnya, maka guru juga perlulah masukkan semua patutan dan juga Google Classroom dalam website e-sekolah tersebut. E-sekolah juga membolehkan murid berkongsi patutan video aktiviti harian mereka dengan rakan sekelas. E-sekolah juga boleh menjadi alat membina persahabatan antara mereka
sekalipun tidak hadir di sekolah. Ini juga dapat mengurangkan beban dan mental yang terpaksa ditangguh oleh pihak berkenaan, khususnya murid, guru, ibu bapa akibat kekangan dalam PDPR serta mengembalikan semula semangat belajar murid. Itu sahaja daripada saya. Okey, terima kasih saudari. Satu cadangan yang baik saya rasa iaitu mewujudkan satu web ataupun aplikasi e-sekolah, dan saya percaya pada tahun 2021 ni dah ramai ibu bapa yang semakin terdedah dengan teknologi masa kini. Dan saya kira kalau ada pun segelintir ibu bapa yang tidak mahir dengan teknologi, guru-guru ataupun anak-anak mereka boleh bantu ibu bapa tersebut. Seterusnya, ada ke panel lain yang ingin mengupas lagi tentang isu learning burnout ini? Persilakan kalau ada. Izinkan saya untuk menambah sedikit berkaitan dengan panel satu tadi. Okey. Sebelum tu terima kasih saudari moderator kerana membuka ruang untuk perbincangan ini. Okey, baik. Isu learning burnout ni adalah merupakan atau dalam bahasa mudahnya adalah isu lesu PDPR. Okay. Di mana di Malaysia umumnya kita dah tahu ada pelbagai kaedah pengajaran yang digunakan, iaitu ada secara dalam talian, luar talian, edaran nota serta TV pendidikan. Okay. Namun dalam situasi COVID-19 ini, PDPR dalam talian lebih diutamakan kerana ianya lebih serupa dengan bersemuka. Okay. Walaupun sekarang kita dah tahu kan sesi PDP dijalankan secara hybrid, namun keadaan semasa tidak menentu dan tidak mustahil kalau sesi persekolahan dijalankan sepenuhnya di atas talian kembali. Okay. Jadi untuk mengatasi isu lesu PDPR atau learning burnout yang terjadi dalam kalangan pelajar sekarang ni, apa yang kita boleh lakukan adalah dengan mengubah pendekatan. Okay. Saya cadangkan kita ubah pendekatan di mana pelaksanaan PDPR diubah daripada bentuk sistem persekolahan kepada sistem pembelajaran, iaitu tidak ada lagi pakai konsep kehadiran kelas secara seragam. Maksudnya kehadiran kelas tu seperti kelas bersemuka lah. Jadi sebaliknya kita boleh menekankan aspek engagement atau pembabitan mengikut keperluan dan kemampuan para murid-murid kita. Okay. Kemudiannya keutamaan kini seharusnya diberikan kepada subjek teras sahaja bagi mengurangkan stres murid, bukan murid saja yang stres. Okay? Guru-guru juga pun boleh stres. Jadi di samping di samping itu kita juga boleh mengurangkan bilangan subjek tertentu yang tidak penting. Okay. Dalam isu untuk mengurangkan subjek tertentu yang tidak penting ni sudah pasti akan mengundang kepada perdebatan dalam kalangan masyarakat, terutamanya ahli akademik. Tapi yang pasti dengan cara mengubah pendekatan ini, kita akan dapat mengatasi masalah learning burnout dalam kalangan murid. Dan intervensi yang kedua atau perubahan yang kedua mungkin kita boleh lakukan adalah meningkatkan motivasi murid. Macam mana caranya? Adalah dengan cara memberi kata-kata pujian, ganjaran, berbentuk hadiah kepada pelajar yang aktif sebagai pembakar semangat. Sebab para pelajar ni kalau kita beri mereka motivasi dan hadiah atau apa-apa yang meningkatkan semangat persaingan mereka tu, mereka akan lebih bersemangat untuk bersaing dan secara tidak langsung akan dapat membuatkan mereka lebih berminat untuk belajar. Dan kita kena faham juga dan tahu kehendak murid atau pelajar baru senang untuk kita approach mereka. Okay. Selain itu, sekolah juga boleh anjurkan seminar motivasi. Okay. Seminar motivasi ini namanya nampak agak memboringkan atau membosankan, betul tak? Jadinya guru kena kreatif. Cari penceramah yang terdiri daripada public figure yang terkenal seperti pelakon, Insta-famous, YouTuber dan sebagainya. Okay, supaya masa inilah kita gunakan pengaruh public figure memberi impak yang positif kepada para pelajar supaya mereka lebih bermotivasi dalam menghadapi PDPR. Kemudiannya, mungkin dalam ceramah atau seminar motivasi tersebut boleh diselitkan dengan pertandingan seperti camputan bertuah, kuis, permainan dan sebagainya.
Okey, jadi itulah dia di antara inovasi dalam pengurusan murid yang boleh dilakukan dalam mengatasi masalah lesu atau learning burnout ini. Okey, saya serahkan kepada saudari moderator, silakan. Terima kasih saudari Imelda Rose kerana telah memberikan kita dua cadangan dan juga beri penerangan yang cukup jelas dengan harapan cadangan yang diberikan oleh kedua-dua panel ini dapat dipraktikkan oleh organisasi sekolah agar isu learning burnout ini tidak akan timbul lagi. Jadi untuk tidak memanjangkan lagi masa, kita teruskan dengan isu yang kedua yang sering membelenggu pihak pengurusan sekolah, guru dan juga ibu bapa, iaitu masalah keciciran pelajar. Jadi mari kita dengarkan terus pandangan daripada panel-panel kita mengenai isu ini. Dipersilakan mana-mana panel untuk mengupas isu ini. Dipersilakan. Terima kasih Cik Moderator. Okey, isu ini memang sangat membimbangkan lagi-lagi pada waktu kita sekarang ni, iaitu COVID sekarang. Okey, apa yang kita boleh tahu, apa yang kita boleh cegah untuk cegah keciciran murid ini ialah pertama sekali kita kena mengenal ibu bapa murid itu sendiri. Okey, yang pertama, guru itu atau pihak sekolah perlu mendapatkan maklumat daripada ibu bapa mengenai punca murid itu tidak hadir ke sekolah dan seterusnya menjalankan kerjasama dengan ibu bapa untuk membantu menangani permasalahan murid. Mungkin ada kalinya pelajar itu tidak hadir ke sekolah kerana dia stres, mungkin dia ada juga masalah keluarga yang menyebabkan dia dikatakan tiada mood. Bahasa-bahasa sekarang itu pelajar tak ada mood, malas, macam tak berminat dah untuk pergi ke sekolah. Okey. Apabila guru ni telah berjumpa dengan ibu bapa, selalunya kita akan buat konsultasi ibu bapa yang secara bersemuka atau guru itu telefon ibu bapa sendiri dan lawatan ke rumah. Okey. Bila langkah ini dapat mengenal pasti kerjasama itu sendiri, mana ada kita yang kita tahu ada yang guru langsung tak kenal ibu bapa murid dia atau cikgu ibu bapa pun tak tahu anak dia belajar dengan siapa. Itulah masalah sekarang. Sampaikan macam kita tak tahu anak kita ni buat apa kat sekolah. Bila adanya kerjasama antara ibu, bapa dan guru ini kita akan dapat menyumbang kepada peratus kehadiran ke sekolah akan meningkat sedikitlah. Kalau maknanya kalau risifah mungkin dapat 1% pun sudah ada perubahan. Okey. Okey, maaf je saya nak tambah satu lagi. Kita boleh lakukan untuk mencegah keciciran pelajar ini. Bagi saya, guru itu sendiri boleh menyediakan bahan belajar atau modul secara offline. Okey, guru boleh menyediakan latihan pengukuhan ataupun kuis bagi pelajar yang tidak hadir ke sekolah ataupun tidak menyertai kelas secara atas talian ini. Guru juga boleh menyediakan video pengajaran bagi mereka supaya mereka tidak ketinggalan pembelajaran pada sesi yang lepas. Itu saja yang saya ingin tambah. Terima kasih kepada kedua-dua panel kita. Cukup ringkas tapi sebenarnya dapat membantu guru dan juga pihak sekolah dalam menangani masalah keciciran pelajar. Baiklah para penonton, masa mencemburui kita, maka berakhirlah sudah webinar inovasi dalam pengurusan murid kita pada petang ini. Terima kasih kepada panel-panel yang sudi untuk menerima jemputan dan juga berkongsi pandangan anda semua. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada para penonton yang masih setia sehingga ke akhirnya. Semoga kita akan berjumpa di lain hari. Dan saya tutup dengan serakat pantun. Banyak keluk ke penarik, keluk tumbuh pohon kuini. Nan elok bawalah balik, nan tak elok tinggallah di sini. Assalamualaikum dan salam sejahtera.